kita dapat meneruskan kuliah subuh kita setiap hari Sabtu dengan kitab Munyatul Musalli, kitab peninggalan oleh Syekh Daud Abdullah Al-Fatani rahimahullahu ta'ala. InsyaAllah pada pagi ini kita akan sambung lagi, iaitu pada muka surat ke-11. Muka surat ke-11. Kerana inilah sembahyang sangat banyak faedahnya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kerana inilah sembahyang sangat banyak faedahnya. Itulah kalau sembahyang ni kita tidak pilihan. 5 waktu tu wajib kena buat. Sama ada kita tahu faedahnya, tak tahu faedahnya, kena buat. Tapi orang bilang lagi bermakna, kalaulah sembahyang itu apa yang diwajibkan kita mengetahui akan kelebihannya. Orang bilang baru buat solat tu tambah bersemangat dan tambah lagi insya-Allah kita rasa bererti. Yang pertamanya, membuka pintu hati bagi orang yang sedang mengalami kepapaan, dan membuka pintu hati bagi kalangan ahli fikir yang terdesak. Itu kelebihan sembahyang. Kita rasa sempit dalam kehidupan, insya-Allah lapang. Itulah tuan-tuan, Nabi pun pernah sebut al-faqru, kefakiran itu membawa kepada kekufuran. Namun fakir ni ada dua, fakir harta dan fakir hati. Dan kalau kedua-dua fakir ni berlaku, fakir harta, fakir hati, itulah yang akan membawa kepada kekufuran. Kalau sekadar fakir harta tetapi hatinya tidak fakir, maknanya tidak jauh daripada Allah, insya-Allah tidaklah ia jatuh kepada kufur. Yang membawa kepada kekufuran bila mana ia fakir harta dan juga fakir hati. Mana hati itu fakir daripada iman. Ini membawa kepada kekufuran. Orang miskin, orang fakir ni yang jadi susah dan payah bila mana ia fakir kedua-duanya, miskin kedua-duanya, iaitu harta dan juga miskin hati. Sebab kalau miskin harta, susah-susah pun seorang yang fakir ataupun miskin tidak akan dapat menandingi kesusahan yang Nabi pernah alami. Kita kalau jumpa orang yang sangat-sangat pun fakir, insya-Allah hari itu dia boleh makan lagi, orang bilang boleh makan lagi. Tapi bila kita membaca kehidupan Nabi SAW, Nabi pernah lebih daripada sehari tak makan, tak minum. Susah kan? Susah. Tapi Nabi nak tunjukkan kepada kita bahawa
fakir harta, fakir miskin ni okey lagi, tapi jangan fakir hati daripada iman. Ini bahaya. Itu Nabi sebut kefakiran boleh membawa kepada kekufuran. Jadi bila solat, insya-Allah orang solat ini tuan-tuan, satu dia akan membuka pintu rezeki. Rezeki. Sebut kata rezeki tak semestinya banyak. Banyak tu alhamdulillah. Tapi penting pada rezeki itu berkat. Orang sembahyang, Allah akan kurniakannya rezeki, maka dia akan keluar daripada kebapaan. Dan rezeki itu tidak semestinya banyak. Yang penting berkat, sikit berkat. Kalau banyak lagi berkat, itu bonus. Itu orang sembahyang, sikit dia bersyukur, banyak lagi lah ia bersyukur. Itu sifat orang yang sembahyang. Tapi kalau kau sembahyang rasa rakus lagi, ini masalah. Kan? Kalau sudah sembahyang rasa rakus lagi, kalau orang Sabah bilang apa? Tamhak. Bukan yang jenama tomhak tu. Kalau kita panggil tamhak bako ini. Kan? Orang bilang rakus. Jadi bila orang sembahyang ni, insya-Allah rezeki ada. Tapi soal rezeki ni kita tak payah risau. Makhluk bernama manusia ni adalah rezeki dia tu, tetap ada dan sudah diatur oleh Allah Ta'ala. Cacing yang berada dalam tanah pun boleh makan. Kita manusia ni ada rezeki, tetap ada. Dan membuka pintu hati bagi kalangan ahli fikir yang terdesak. Ahli fikir yang terdesak. Agak-agak dalam hidup kita ni, adakah hidup kita ni tanpa berfikir apa-apa? Tak, mesti kita mikir sesuatu. Banyaklah kita fikir dulu. Fikir perniagaan kita, fikir keluarga kita, fikir diri kita sendiri. Kalau jadi bos, fikir anak buah, fikir jabatan yang ditadbir. Kalau jadi jawatan kuasa masjid, fikir pula masjid. Kan? Masjid nak buat apa program, tadbir macam mana, kita tidak akan terlepas daripada memikir. Ahlul fikr. Ada suatu keadaan kita akan buntu. Banyak betul difikir, kalau tidak sembahyang, last kali endingnya apa dia? Bunuh diri. Tidak tertanggung sudah ni. Banyak betul dipikir, terjun bangunan. Fikir lagi putus cinta, lagi lah. Dia main pula soal hati dan perasaan, lagi dah desak. Maka bagaimana solat ini satu jalan, satu kaedah untuk memudahkan kita dalam berfikir apa saja. Kalau orang ahli akademik ataupun ilmuwan, kadang-kadang nak mikir, cari bahan, nak mikir, nak tulis macam mana dan sebagainya. Idea tu. Itulah ulama-ulama dulu. Asal sesuatu diorang nak tulis sesuatu perkara, satu berada dalam keadaan berwuduk, yang kedua sebelum nak menulis sesuatu mesti solat dahulu sekurang-kurangnya 2 rakaat solat sunat.
Kenapa? Sebab dia akan membuka fikiran kita, idea kita. Dan yang amat penting, apapun kita buat itu kita minta kepada Allah, maka apapun yang terjadi selepas itu semua adalah kehendak Allah Ta'ala. Itu ahli fikr. Jadi kita ni agak-agak banyaklah dipikir. Janganlah tinggal semayang. Antara faedah solat secara umum ni, maka ianya akan mengeluarkan kita daripada kepapaan dan juga memudahkan kita di dalam hal-hal berkaitan dengan apa yang kita fikirkan. Yang kedua, mereka menjadi mulia ketika bersembahyang, dan ketika itu apa yang disukai dan digemari hilang dari hatinya, dan segala yang dikasihinya selain daripada Allah Ta'ala turut hilang. Kerana inilah Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Surah Taha ayat 132. Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sembahyang, dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, bahkan kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan akibat yang baik itu adalah bagi orang yang bertakwa. Jadi yang kedua, hikmah ataupun faedah orang yang sembahyang ini, iaitu bila mana kita sampai satu tahap, bila kita syok dengan sembahyang, maka hilanglah apa-apa yang tidak berkenaan daripadanya. Bahkan bila kita nak dirikan sembahyang, sudah menjadi satu benda yang asyik, suka. Mungkin peringkat awal itulah Allah Ta'ala sebut, wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha. Dulu kita yang tak sembahyang ni, siapa ajar kita, siapa paksa kita sembahyang? Ibu bapa kita. Kalau ibu bapa kita pun 2 kali 5, 5 kali 2 dengan kita, mungkin yang boleh kita sembahyang ni asbabnya apa dia? Guru kita suruh kita sembahyang, jangan tinggal sembahyang. Kalau kita ada anak, wa'mur ahlaka, suruh ahli ataupun ahli keluarga engkau untuk sembahyang. Ada beberapa keadaan yang akan menguji kesabaran kita. Itu kita kena faham bab sembahyang. Dia flow dia yang Nabi ajar 7 tahun anak itu berumur 7 tahun, ajar ia sembahyang. Sebelum tu umur dia di bawah 7 tahun, kita mengajar anak kita secara tidak langsung dengan anak kita melihat kita sembahyang. Maka itu secara realitinya depan mata dia tengok mak bapak buat, insya-Allah dia buat. Itu maknanya ajar. Yang pentingnya ibu bapa tu kena sembahyang lah. Kalau tak sembahyang, ini susah. Itu susahnya. Flow yang kedua, Nabi ajar bila anak itu umur 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun ni dah jam berapa? Dia 3. Dia 3 kan? 7, 8, 9, 10. Dia jam 4. 4 kah? Yalah 4. Darjah 4.
Nabi kata, itu disebut suruh. Tadi ajar. Nabi kata suruh. Bila suruh ni, dia lain. Ajar ni ajar. Tapi kalau suruh bermakna kalau dia tak buat, ada sesuatu perkara yang kita boleh lakukan kepada dia. Boleh pukul. Pukul untuk mendidik. Maka Allah pesan, bila menyuruh anak ataupun ahli engkau nak solat, Allah pesan awal-awal, wastabir alaiha. Sabar. Sabar. Kadang-kadang suruh kan, sembahyang maghrib dah ni, lewat dah ni, belum bersiap lagi. Marah tu boleh, sabar. Jangan hilang sabar. Ni kadang-kadang pukul dulu baru tanya, kenapa belum bersiap? Sudah dipukul. Kadang-kadang anak kita macam-macam lah kan keadaannya, lalainya tengok sembahyang. Kadang-kadang suruh lagi, sudah sembahyang ke belum? Tak bergerak lagi. Itu bukan banyak sabar lah. Itu dengan anak-anak. Kalau jenis lagi jumpa isteri yang masih belum sembahyang, tuan-tuan, ada beberapa keadaan lah. Kadang-kadang kita ni Allah Ta'ala bagi hidayah, bukan ketika mana kita sembahyang tu sedari mana kita umur baligh, tak. Tapi mungkin Allah bagi hidayah umurnya sudah mencecah 30-an. Dia kahwin dulu pun, dia sama suami isteri pun kahwin dulu pun, orang bilang tak dapat hidayah lagi untuk nak sembahyang, tak. Selepas tu baru dapat hidayah. Yang dapat hidayah dulu suami dia. Jadi dia berasa, memang tanggungjawab dia pun memastikan ahli keluarganya sembahyang, termasuk isterinya. Kadang-kadang datang orang mengadu pada kita, Ustaz, dia kata, macam mana biniku ni, aduh, lihat betul dia mau sembahyang, ku suruh-suruh nak boleh. Macam mana tu? Tu kita nasihat, sabar. Dan jangan jemu untuk menyampaikan, memberikan nasihat. Terus bagi nasihat. Kan? Kadang-kadang kita ni pun kena bijak juga kan? Macam juga isteri, kadang dua keadaannya berlain pula. Isteri yang sudah awal mendapat hidayah berbanding suaminya. Kan? Dia ni sudah jaga 5 waktu, tapi suaminya lagi masih lihat lagi sembahyang Jumaat saja. 5 waktu kadang-kadang buat, kadang-kadang tidak. Tuan-tuan, keadaan-keadaan begini berlaku di kalangan masyarakat kita. Jadi bila dalam ayat Allah Ta'ala dalam surah Taha ni, Allah surah apa? Wastabir alaiha, sabar. Kalau mungkin isteri nak cakap, abang sembahyanglah, takut kena marah pula kan, silap-silap kena tengking lagi. Ada tuan-tuan, kalau jumpa jenis suami yang tak boleh ditegur. Kita tegur kadang-kadang tidak semestinya dengan perkataan, tetapi ditunjukkan dengan perbuatan. Sembahyanglah depan dia, tunjuklah kan, Allah. Takkan dia mau marah. Nanti lama-kelamaan ada suatu pasangan suami isteri, isterinya dahulu dapat hidayah untuk solat, suami tak dapat lagi. Tapi dia beritahu, dia kata, saya Ustaz, saya tidak pernah tinggal mendoakan suami saya. Yang kedua, dia kata, time masuk waktu, dia kata, aku akan menunjukkan aku ni bergegas untuk solat. Lama-kelamaan, alhamdulillah, suaminya mendapat hidayah untuk mendirikan solat. Jadi berkaitan dengan solat ini, kita kena sabar. Bukan senang, tuan-tuan, bukan senang. Sehingga sampai satu tahap, peringkat awal disuruh, tapi sampai satu tahap kita akan rasakan bahawa asyiknya
syu'nya kita dalam kita solat. Tak payah kena suruh. Tahu dah, masuk waktu kewajipan kita untuk solat. Ada pula sampai satu tahap, kalau dia sudah jaga solat 5 waktu sehari semalam, sampai satu tahap lagi, tahap nak mengajar khusyuk. Bukan hanya sekadar buat, tetapi sampai satu tahap dia nak mengejar khusyuk. Itulah tuan-tuan, semuanya itu kita ada berapa peringkat berkaitan dengan solat ni. Yang tak sembayang, yang sudah sembayang pun bukan sekadar sembayang, tetapi nak mengejar tahap khusyuk. Jangan kita mencuri. Itulah alhamdulillah betapa ulama-ulama dahulu membahaskan perihal solat. Panjang bicara bab solat ni. Kita tuan-tuan, walaupun kita sembayang, belum tentu lagi. Maknanya kita kena senantiasa memperbaiki solat kita, sentiasa. Yang ketiga, maka benarlah sembahyang itu tempat menyejukkan mata hati bagi hamba Allah yang arif. Dengan bersembahyang mata hatinya menjadi tetap. Ini suatu ibarat daripada kesukaan, kesenangan dan kesempurnaan nikmat serta kelazatan yang terhasil daripadanya, sehingga dapat berpakat dan berjinak-jinak dengan Tuhannya. Tapi dalam keadaan yang berlainan, kerana berlainan martabat, kelakuan dan kedudukan mereka menurut ukuran makrifat masing-masing. Maknanya sembahyang ni adalah suatu hablum minallah, hubungan kita kepada Allah Ta'ala. Hati kita, bagaimana hati kita ini berhubung langsung dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan cara bagaimana? Solat. Sebab Nabi SAW sebut, ju'ilat qurratu aini fi solat. Ju'ilat qurratu aini fi solat. Dijadikan mata hati kita ni benar-benar merasa hamba kepada Allah Ta'ala. Nak jadikan sedemikian itu hanya dengan sembahyang, hanya dengan sembahyang. Tiadalah satu ibadat yang kita buat sehari-hari yang hubungan kita dengan Allah Ta'ala ni direct, melainkan solat. Sehari semalam 5 waktu. Itu pun syukurlah tuan-tuan, 5 waktu. Kalau ikut Isra wal Mi'raj, ketika mana Nabi di Mi'rajkan, asal waktu solat 50 waktu. Kita kalau sembahyang sekarang, cincailah orang bilang kan, 10 minit. 10 minit. Sembahyang tu 10 minit. Kalau 50 waktu berapa minit? 500 minit kan? 500 minit. Kalau 1 jam 60 minit. Kalau 500 bagi 60 berapa? Kiralah sendiri bah. nak cerita kan, nak sempat kita buat kerja lain. Sibuk kita dengan sembahyang. Tapi ialah akhirnya 5 waktu itu yang terakhirnya untuk kita kerjakan. Itu pun Nabi Musa sebutkan, minta lagi, umatmu tak mampu. Nabi kata cukup. Tapi betul juga kan, ada yang tak mampu. Ramainya tak mampu. 5 waktu. Itu pun mujur lah. Bukan mujur lah, tapi seminggu sekali Jumaat. Itu je kan. Jadi tuan-tuan,
menunjukkan bahawa bila kita solat ni, insya-Allah solat ni adalah suatu ibadah yang direct kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hidup kita seharian, lahornya banyak. Lahor ni apa dia? Lalai. Tapi betapa hebatnya Allah Ta'ala mensyariatkan sembahyang 5 waktu tu supaya hati kita tu tak lalai. Bangun subuh je, awal pagi disuruh sembahyang supaya kita terus dengan Allah Ta'ala. Antara subuh dengan zuhur lebih kurang 6 jam lah. 6 jam ni, tuan-tuan, dalam 6 jam ni, kalau kita tak jaga waktu kita dengan sekeliling kita, environment sekeliling kita, macam-macam ni, kalaulah tiada orang kata kekuatan dalaman yang seawal pagi disuruh sembahyang tu, silat-silat dalam tempoh 6, jangan tunggu tempoh 6 jam, mungkin beberapa jam saja, lahorlah kita. Lahor, lalai. 6 jam rasa lalai, Allah tarik balik, mari sembahyang zuhur. Nak bagi apa? Hati kita ni betul-betul sabat dengan Allah Ta'ala, mana terpaut dengan Allah Ta'ala. Zuhur dengan asar, zuhur dengan asar ni dalam 2-3 jam lah tempoh dia. Asar dengan maghrib 2 jam lebih kurang, 2 jam lebih. Maghrib dengan isya, ni tempoh yang sangat singkat, kurang daripada sejam. Itulah tuan-tuan, antara maghrib dengan isya, orang bilang time, istilah dia apa, yang time kemuncak lah, dia perpindahan pada malam ni. Itu dah jam kalau kita tengok berita TV3 tu, RTM ke apa, pukul 8 sat. Itu time yang memang, kalau kita di Sabah kurang sejam lah, antara jam 6.30 ke 7.30 masuk isyak kan. Orang bilang masa emas bah, antara maghrib isyak ni dia masa emas. Itu kita buat majlis ilmu, kuliah maghrib, masa tu. Jadi dah menunjukkan bahawa betapa sembahyang ni akan dapat menunjukkan mata hati kita supaya kita dapat direct dengan Allah Subhanahu wa taala. Cuma tahap seseorang sejauh mana dia khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah dia akan merasakan dekat ataupun lebih dekat ataupun jauhnya dia daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu kelebihan sembahyang, supaya kita tak lalai dalam hidup kita. Yang keempat, Al-Hasanul Basri radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Abu Hurairah bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, umpama sembahyang 5 waktu itu diibaratkan sebatang sungai yang deras airnya di depan pintu rumah kamu. Lagi banyak ia memandikan air itu pada dirinya 5 kali setiap hari, maka apalagi daki yang melekat pada dirinya, yaitu apabila 5 waktu menyucikan segala dosanya, maka tiada suatu dosa yang tinggal melainkan diampun, kecuali dosa-dosa besar yang memerlukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis famous ni, yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibarat dia kata, ara'aitum law anna nahran, ada sebatang sungai di depan pintu kita, depan pintu rumah.
Kita kalau biasa mandi berapa kali sehari? Kan? Kalau orang bekerja barangkali sebelum pergi kerja mandi, balik baru mandi 2 kali lah. 2 kali pun kita rasa lega sudah kan? Alhamdulillah lah. Tapi macam mana juga kalau tidak ada air? Tempat kita ni tidak ada air lah. Semalam pun mati lagi air. Jamran dan tahu dicatu ke apa-apa. Nak sebut mandi ni, bayangkan dia kata kalau di depan rumah tu ada sebatang pula. Ya, sebatang sungai, airnya deras. Kalau sembahyang sehari semalam 5 kali, kalau air depan rumah itu sebatang sungai, kita mandi 5 kali sehari, Nabi kata agak-agaklah daki itu masih lekat lagi kah? Maknanya bersih lah kita, daki pun tak lekat. Umpamanya begitu. Orang yang sembahyang 5 waktu sehari semalam, dia sembahyang 5 waktu sehari semalam, ibarat sembahyangnya itu menyucikan dosa. Memanglah orang sembahyang ni dah menggugurkan dosa. Masa dia berwuduk pun Nabi cerita, Nabi sebut setiap anggota wuduk yang dia basuh itu akan digugurkan dosa-dosanya. Orang yang mendirikan sembahyang, ketika ia sembahyang, segala dosa-dosanya akan diletakkan di atas kepala, di bahunya. Ketika mana dia rukuk, ketika mana dia sujud, maka berguguranlah segala dosa-dosanya. Itu hikmahnya. Solat ini menghapuskan dosa. Apa pentingnya dihapuskan dosa, diampunkan dosa? Kalau kurang tanya, kita semua masuk surga bahkan. Siapa yang nak masuk surga? Tapi kriteria orang nak masuk syurga, nak dibolehkan masuk syurga, adalah orang yang tidak berdosa. Kita sudahlah kompom berdosa kan. Tapi tak tahulah pun kita tanya, siapa di dalam jemaah kita ni yang tiada dosa? Sila angkat tangan. Mana berani kita mau angkat tangan kan? Aku tak berdosa. Mana kita mau mengaku begitu? Kita ni adalah insan kompom berdosa. Namun rahmatnya Allah Ta'ala menyediakan solat. Kamu buat solat, diampunkan segala dosa kamu, kecuali dosa-dosa besar yang perlukan taubat. Itu hikmah yang keempat. Yang kelima, Ubadah bin As-Samit meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, maksudnya Allah memfardukan sembahyang 5 waktu ini kepada sekalian hambanya. Sesiapa yang melakukannya dengan sempurna dan tidak mengurangkan haknya, maka baginya adalah janji Allah dengan balasan syurga. Dan sesiapa yang meninggal dan meringankan haknya, maka tiadalah baginya janji Allah itu terpulang kepada kehendak Allah, sama ada untuk mengasihani atau menyeksakannya. Orang yang sembahyang, jaga sungguh-sungguh sembahyangnya, rukunnya dijaga komplit, rukun qalbi, rukun qauli, rukun fi'li, jaga. Itu maknanya hak solat. Kita penuhi hak solat, kita jaga hak solat, kita sempurnakan sembahyang kita sungguh-sungguh, balasannya syurga. Balasannya syurga, kata Nabi SAW. Tapi kalau hak solat tidak dijaga, rukun-rukunnya tidak dijaga, itu menurut kehendak Allah, sama ada terima ataupun tak terima. Nak dia masukkan dalam syurga itu kehendak Allah. Tapi kita disuruh jaga hak solat. Macam mana nak jaga? Macam dia lah tuan-tuan, kita sembahyang, ngaji, dengar berkaitan dengan bab solat. Ni kita tak masuk lagi lah rukun-rukun sembahyang, kita akan masuk. Supaya kita dapat memperelokkan sembahyang kita. Kita tahu mana yang sunat. Sunat pula ada 2, sunat am'ad, sunat hay'ah.
Kita tahu mana rukun. Bila ditinggalkan rukun, apa kita nak buat? Dalam perkara sunat, bila sunat ni kita tinggalkan, apa yang kita nak buat? Ni mau kena clear yang ni, supaya setiap hak dalam sembahyang kita dapat jaga. Kita dapat jaga. Ini cerita yang sudah sembahyang ni tuan-tuan. Ini cerita yang sudah sembahyang. Yang belum sembahyang, jauh lagi lah. Jauh lagi lah cerita dia ni. Mikir pula macam mana nak bagi dia sembahyang. Ini kita yang sudah sembahyang ni pun nak kena selesai yang ni juga. Kenapa? Sebab kita mau masuk syurga. Kita nak mendapat janji yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul. Orang yang sembahyang, menjaga hak-haknya, masuk ke dalam syurga. Dan yang terakhir hikmahnya, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya bila seseorang lelaki bersembahyang, kesalahannya diletakkan di atas kepalanya, setiap kali ia sujud gugurlah kesalahannya, iaitu dosanya hingga habis. Sebut tadilah sudah, termasuklah orang yang solat ni digambarkan bahawa segala bentuk dosa ni dosa kecil, bukan dosa besar, tapi dosa kecil. Jangan kita rasa kecil saja begitu, kan? Kecil saja begitu dia bilang. Saya baru semalam baca hadis Riyadhus Shalihin di Masjid Pasir Putih. Hadis yang cukup memberikan pengajaran. Sayyiduna Anas radhiyallahu anhu, dia kata betapa kamu, dia kata, innakum lata'malunna a'malan, sesungguhnya kamu, dia kata, kamu buat satu amalan. Amalan tu apa dia? Dosa, satu amalan yang mendatangkan dosa kecil. Adukhu ba'ayunukum, maknanya kamu tengok satu perkara dosa kecil itu kecil, ibarat kamu tengok kecilnya macam syi'ar. Syi'ar ni apa dia? Rambut. Sehelai rambut bila gugur atas kapet ni, agak-agak kita boleh nampak kan? Tak nampak. Begitulah kita memandang buat dosa kecil, orang kata pandang remeh lah, pandang remeh. Sayyidina Anas kata, masa kami hidup zaman Nabi SAW, ketika itu dia kata, dosa kecil, satu amalan yang mendatangkan dosa kecil, al-mubiqat, ianya dipandang besar, bahkan ianya mencelakakan, membinasakan. Itu zaman ketika mana Nabi ada. Siapa yang buat satu amalan, amalan itu adalah dosa kecil, dipandang besar. Nak menunjukkan bahawa dengan kamu bila buat dosa kecil, remeh kamu pandang dosa kecil itu. Tidak seperti mana zaman Nabi SAW. Apa dia punya pengajaran? Kita, tuan-tuan, janganlah kita menganggap satu amalan yang memberikan dosa kecil kita anggap remeh-temeh. Ini sekarang ni banyak berlaku zaman kita ni. Bahkan yang pandai-pandai sikit dia bilang, alah dosa kecil je, lepas ni kita bertaubat lah. Dia pandang remeh dosa kecil tu. Ada pepatah mengatakan, jikalau kamu, dan jangan kamu pandang dosa kecil itu kecil, kerana dengan asbab itu boleh masuk neraka. Dan jangan kamu pandang suatu kebaikan yang kecil itu kecil, mungkin asbab kebaikan itu masuk syurga. Jadi tuan-tuan, begitulah kita bila sebut kata
segala dosa-dosa kecil ini diletakkan atas kepala, atas bahu kita, jangan kita anggap, oh dosa kecil. Tuan-tuan, dosa kecil inilah kita tak lepas. Dan kalau berterusan boleh jadi dosa besar kalau banyak. Maka dengan sembahyang digugurkan dosa-dosa ini. Itu diantara bagaimana faedah ataupun hikmahnya orang yang mengerjakan solat. Mudah-mudahan insya-Allah kita mendapat manfaat dan kita dapat amalkan insya-Allah. Seterusnya akan datang iaitu syarat sah sembahyang 9 perkara. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ada soalan? Tiada soalan. Ada soalan? Tiada. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Kita tangguhkan dengan bacaan tasbih kafarah salatul asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal asri innal insana lafi khusr alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Ini pun live. Double live. Oh, ini personal collection. Hari ini tiada pasal ada. Oh ya, ada program. Sibuk hari ini tu. Operation for the. Oh. Jangan lupa besok Korea lagi lebih. Jangan lupa datang. Insyaallah. Kita ramai-ramai lah jumpa